Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 19 hari bulan 8 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108, juzuk yang ke-30, mengandungi 3 ayat. Ayat dia paling pendek. Ada beberapa surah yang 3 ayat. Coba senarai pelajar-pelajar kita ni. Senarai berapa surah 3 ayat. Ayat ini pendek tetapi mengandungi banyak makna dan kelebihan dia. Allah SWT sebut tentang nikmat dia kepada Nabi SAW, telah menganugerahkan Al-Kautsar. Apa dia Kautsar? Kautsar tu banyak. Kautsar tu apa benda? Ada 6 makna Al-Kautsar. Kemudian Allah suruh Nabi kita bersyukur dengan melakukan salat dan sembelih korban. Kemudian diakhiri dengan ancaman kepada golongan pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka al-abtar, dialah yang terputus daripada rahmat Allah azza wa jalla. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi ke muqaddimah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Undur balik ke mukaddimah dia, muka surah 1441. Mukaddimah surah Al-Kautsar. Surah ini diturunkan di Makkah. Jadi duk khilaf lah, khilaf. Ada kata Makkah, ada kata Madaniyah. Wal qawlu bi annaha makkiyatun nisbatun lil nasabahu lil jumhur. Maknanya majoriti ulama kata surah ini makkiyah, mana diturunkan di Mekah. Ada juga ulama mengatakan dia ni madaniyah. Madaniyah. Ibnu Ashur kata ta'aradatil aqwal, bertembung dua pandangan, madaniyah ke makkiyah. Ta'arudan syadidan, maknanya hujah yang kuat. Ada hak ni kata makki, hak ni kata madani. Dan majoriti ulama mentarjihkan bahawa surah ini makkiyah, turun di Mekah. Waqtasar alaihi aktsarul mufassirin, ramai ulama tafsir dia tak bincang tentang khilaf, dia kata surah ini makkiyah. Wallahu alam. Kalau kita nak tengok perbahasan dia panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Ashur, dia bahas tentang tajuk ni. Jadi kita tak payah bahas tajuk ni,
turun di mana, yang penting bagi kitanya apa yang kita nak amalkan, nak faham dan amal daripada surah yang mulia ini. Mengandungi 3 ayat, dinamakan surah Al-Kautsar. Al-Kautsar dengan makna kebaikan yang banyak. Itu makna Kautsar, kebaikan yang banyak. Lesh, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah telah mengurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, iaitulah kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Di antara kebaikan itu iaitulah kolam Kautsar, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, kolam Kautsar yang airnya dari sebatang sungai di syurga dan tidak terhingga lazatnya. Sedap air dia tu. Pada hari akhirat, baginda sallallahu sendiri menunggu umatnya yang taat datang minum dari airnya itu. Dia panggil Al-Haud. Nanti kita bahas kejap lagi. Ini baru nama. Ada juga ulama menamakannya dengan awal surah, surah Inna A'tainakal Kautsar. Sama ada kita ringkas surah Al-Kautsar ataupun nama penuh dia Inna A'tainakal Kautsar. Inna A'tainakal Kautsar. Alhamdulillah, itu nama-nama yang disebut. Kemudian kita pergi kepada intisari kandungannya. Intisari kandungan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang banyak yang telah dilimpahkannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diperintahkannya mengerjakan sembahyang kerana Allah semata-mata dan supaya menyembelih korban sebagai tanda bersyukur. Korban di sini sebagaimana telah diterangkan tidak terhad kepada menyembelih binatang korban saja, bahkan meliputi segala jenis pengorbanan untuk kebaikan masyarakat, seperti memberi tunjuk ajar kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dan bermurah hati mendermakan harta benda untuk kebajikan umum. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa orang yang memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya, sebab mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maqasidus surah, maqasidus surah, kelebihan surah ini apa ni? Objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidi hadhihi surah bisyaratun nabi, iaitulah memberi khabar gembira kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khairil jaziri minallah, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada Nabi cukup banyak. Maudu'atus surah, isu yang dibincangkan dalam 3 ayat ini, 3 isu. Yang pertama, bayanul minnah, Allah nyatakan nikmatnya yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annahu u'tiyal khairal katsir, Allah Taala anugerahkan kepada Nabi anugerah pemberian yang cukup banyak. Di antaranya kolam. Yang kedua, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yashkur Allah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan di atas nikmat yang dianugerahkan, dengan memperbanyakkan, meningkatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan bahawa
orang yang benci kepada Nabi, mereka terputus daripada menerima kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kelebihan dia sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin baina azhurina. Sedang Nabi duduk bersama dengan kami, iz aghfa ighfa'an, tiba-tiba Nabi macam terlena sekejap, senyap. Seketika summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepala dia. Boleh jadi masa tu turun wahyu, jadi Nabi senyap. Wa qala, maka Nabi kita bersabda, unzilat alayya anifan, baru sekejap tadi Jibril bawa turun mari kepada aku surah. Faqara'a, Nabi membaca, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini turun. Allahu akbar. Ini antara kelebihan dianya, ada cerita turun dia tu. Baiklah, kita berpindah kepada munasabah. Munasabatul ayah. Sebab ayat kita ni kena cari munasabah. Kalau tak cari munasabah, dia rugi. Apa yang kita rugi? Tulis ni pelajar. Munasabatul ayah. Dalam surah yang lepas, surah Al-Ma'un. Tengok dalam surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala nyatakan sifat orang kafir dan munafik yang mendustakan agama dengan 4 sifat. Sifat munafik yang mendustakan agama ada 4 sifat. Yang pertama, bakhil, yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, herdik anak yatim, tak bagi makan pada orang miskin. Sifat yang kedua, tarkus salah, mereka tak salat. Hak kafir memang tak salat, hak munafik pun salat main-main, salat tipu-tipu. Yang ketiga, al-riya, kalau salat pun nak tunjuk ke orang. Dia panggil salat nak tunjuk ke orang. Alladzina hum yura'un. Sifat yang keempat, mereka tak keluar zakat dan tidak ada infak fi sabilillah. Ini sifat kafir atau munafik dalam surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Kautsar sebaliknya, 4 lawan 4. Muqabalah tu dikata sifat yang buruk yang ada pada kafir dengan munafik, Allah Ta'ala beri sifat yang baik, yang mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Ta'ala beri a'tahul kautsar. Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Kebanyakannya banyak. Ini lawan dengan tadi lah. Apa ni, herdik anak yatim, bakhil. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada dia menjaga Nabi kita, jaga solat. Al-muwazabatu ala salah, fasalli. Yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan Nabi ikhlas. Apa ni, dengan makna fasalli li rabbika, ikhlas. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi sedekah daging-daging korban yang disembelih itu. Maknanya lawan sedekah, lawan dia apa ni, man al-ma'un. Orang kafir tak beri sumbangan, Nabi diarahkan supaya beri. Ini yang kata 4 lawan 4.
Alhamdulillah. 4 lawannya 4. Kita kata itulah indahnya Al-Quran. Siapa dia belajar Al-Quran, dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita kata Alhamdulillah. Tamatlah dia punya munasabah. Sekarang kita berpindah kepada tafsir. Mari kita tafsir. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Maka apakah makna al-kautsar? Makna al-kautsar. Di sini tulis kata di ahli tafsir Ibnul Jauzi dalam tafsir, dia kata wa fil kautsari sittatu aqwal. Ada 6 pandangan ulama menafsirkan makna kautsar. Yang paling masyhur sekali iaitulah nahrun fil jannah, sungai dalam syurga. Nanti kita baca hadis dia nanti. Ni kita bilang dulu 6. Yang kedua, al-kautsar bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Banyak Allah Taala beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan. Yang ketiga, al-kautsar dengan makna al-ilmu wal Quran. Allah Taala beri kautsar dengan makna ilmu dan Quran. Yang keempat, an-nubuwah, pangkat kenabian. Yang kelima, haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Kolam di mahsyar. Yang keenam, ramainya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ada? 6 pandangan. Tetapi yang masyhurnya iaitulah kolam Kautsar, sungai dalam syurga. Sungai dalam syurga. Ada setengah ulama dia kata kita kumpul belaka. Baik, kita pergi kepada hadis dulu, kemudian kita kumpul balik. Hadis an Anas radhiyallahu anhu qala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, ketika Allah Taala angkat Nabi ke langit untuk malam Mi'raj, qala utitu ala nahrin, aku dibawa pergi ke sungai, hafatahu qibabul lu'lu' mujawwaf, pinggir sungai dia tu dengan permata, dengan lu'lu'. Allahu akbar, lu'lu' mujawwaf. Apa dia lu'lu' ni? Mutiara hok berubah gitu, comel duduk. Allahu akbar. Faqultu ma hadza Jibril, apa comel ni? Qala hadzal kautsar, inilah sungai Kautsar. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu, tadi hadis kelebihan saya sebut tadi ringkas. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhuruna iz aghfa ighfa'an. Sedang Nabi duduk dengan kami yang ramai, tiba-tiba Nabi terlena sekejap. Ya dia. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Nabi angkat muka dia, senyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Kami bertanya, apa yang Rasulullah ketawa ni? Ada cerita apa khabar gembira apa yang Rasulullah dapat? Qal unzilat alayya anifan, baru je turun sekejap tadi, Jibril mari surah faqara'a, maka Nabi kita baca surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Thumma qala, Nabi pun tanya, atadruna mal kautsar? Mu tahu apa itu Kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul yang tahu, kami nak dengarlah apa dia.
Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Sungai yang Allah janji nak beri pada aku. Alaihi khairun kathirun, di atasnya banyak kebaikan-kebaikan lagi. Wa huwa haudun taridu ali ummati yaumal qiyamah. Dia ni kolam yang umat aku akan pergi tempat itu pada hari kiamat. Apa dia maksud dianya? Kolam mana pula ni? Nanti kejap. Aniyatuhu adadun nujum. Kolam ni itu dia punya timba dia sebanyak bintang-bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Jadi orang yang beriman akan ambil timba ni, ambil air, minum. Fa aqulu rabbi innahu min ummati. Ada di kalangan hamba Allah Ta'ala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai dekat kolam di mahsyar, tiba-tiba malaikat sekat. La mamnu' ad-dukhul, no entry, tak boleh masuk awak. Sedangkan orang ni muka dia bercahaya, mana dia ada salat, muka dia ada wudu. Kenapa disekat oleh malaikat? Fayaqulu, malaikat pun repot. Ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Tuan Rasulullah SAW tak tahu apa yang mereka pindah perjalanan agama ini selepas Nabi tidak ada. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi hadis ini memberi gambaran kepada kita sekumpulan orang yang solat, ibadatnya ada, tapi dia reka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi SAW, maka mereka terhalang daripada kolam Nabi SAW. Jadi kita ni kalau rasa takut, ittiba' wal ibtida'. Ikut Nabi buat, jangan reka ibadat. Kita bimbang sekarang ni, ramai ni pokok designer duk reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tegur, dia jawab apa? Apa salahnya? Benda baik. Sedap dia punya jawapan. Baik, macam mana kita nak faham hadis ni? Kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir kata, wa makna zalika, maknanya annahu yashkhab ay yasil wa yajri minal kausar. Asal airnya di kolam Kausar dalam syurga, kemudian dia ada saluran mizab, saluran dia turun ke kolam Nabi haud di mahsyar. Wal haudu fi mawqifil qiyamah qabla as-sirat. Bila kita keluar dari kubur, kita akan berjalan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tunggu kita di tepi kolam indal haud. Nabi tunggu situ. Orang yang beriman boleh masuk, siapa dia masuk boleh minum, siapa dia minum dia tak dahaga lagi di mahsyar sehingga masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil haud ya Rabb. Allahumma ja'alna mimman tarid yaridul haud. Ya Allah, rezekikan kami orang yang sampai ke kolam tidak dihalang oleh malaikat dengan sebab salah perhitungan mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan. Ini ingat balik. Maka ini di antaranya, banyaklah senarai-senarai ini buat oleh ulama hadis, golongan-golongan yang terhalang daripada sampai ke kolam Nabi, di antaranya golongan irtaddu, puak-puak yang murtad, puak-puak yang mereka ibadat ajaran sesat. Jadi semua ni cukup berbahaya sebab dia tak sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita boleh faham daripada perbahasan. Panjang perbahasan ni, ana pun tak nak ambil panjang, nak ambilnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia buat kesimpulan, hasiluhu, hasil daripada apa yang disebut oleh seorang tokoh ulama, iaitu Sa'id bin Jubair, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia. Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, qala, Ibnu Abbas kata, Al-Kausar itu al-khairul kathir, iaitulah kebaikan yang banyak Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bishrin, seorang rawi hadis, qultu li Sa'id, inna unasan yaz'umun annahu nahrun fil jannah. Kausar ni ada orang kata sungai dalam syurga. Qala Sa'id,
an-nahrul ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyah. Kolam Kausar dalam syurga itu termasuk dalam perkara kebaikan yang Allah anugerahkan. Maka tak ada bercanggah. Karena itulah Ibnu Hajar menyimpulkan apa yang dikata oleh Ibnu Abbas, innahul khairul katsir. Makna Kausar itu kebaikan yang banyak, tidak bercanggah dengan pendapat yang lain. Sebab Kausar termasuk adalah kebaikan yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita break setakat tu dulu. Surah ni pendek je, tapi perbahasan dia panjang. Dia boleh lajak sampai pukul 8 pagi ni. Tapi kita break supaya cukuplah. Kita kata Kausar, sungai dalam syurga. Haud, kolam di mahsyar. Tapi sumber dia daripada air Kausar. Macam mana Allah Ta'ala awak turun? Tak usah duk tanya. Yang kita kena usaha sekarang, mencari kelayakan untuk kita sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba ambil buku Sehari Dalam Hidup Nabi. Kita nak tengok bagaimana kita nak tunjuk tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai sunnah Nabi dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi pada ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Dikata korban di sini tidak terhad kepada sembelih binatang saja, bahkan meliputi segala jenis pengorbanan untuk kebaikan masyarakat, seperti memberi tunjuk ajar kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan bermurah hati mendermakan harta benda untuk kebajikan umum. Ini jelaslah kepada kita apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam kebaikan ini. Mari kita tengok ahli tafsir kata apa. Fasalli li rabbika ay fashkurillah ta'ala ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukurlah kamu kepada Allah alal kausaril ladzi a'taq, dengan kebaikan, kebajikan, termasuklah kolam yang diberi oleh Allah Taala kepadamu. Apa mana tanda syukur? Bi an tusalliya mukhlishan lahu. Musalat dengan penuh ikhlas. Jangan solat kerana nak tunjuk pada orang, la, solat untuk apa? Kerana Allah. Wa antan haralahu wahdahu, kamu sembelih juga kerana Allah, bukan kerana benda-benda lain. Jangan sembelih kerana tok wali, jangan sembelih kerana kubur, jangan sembelih kerana tunggu kayu. La, kita sembelih kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi solat ni solat apa? Dengar ni. Fasalli, solat apa ni? Sekali lagi Ibnul Jauzi membahaskan tajuk fasalli. Solatlah kamu. Solat apa? Tengok ni pelajar. Dia kata qauluhu azza wa jalla fasalli li rabbika wa fi hadhihi salati thalathatu aqwal. Ada 3 pandangan ulama. Ada mengatakan solat raya. Fasalli li rabbika wanhar. Mu solat raya dulu baru sembelih korban. Kalau sembelih dulu baru solat raya tak jadi. Ada kata salatul duha. Memanglah solat raya ni waktu duha. Ada kata salatul subhi bil Muzdalifah. Solat malam, salatul subhi bil Muzdalifah. Yang kedua solat subuh di Muzdalifah. Lepas tu baru pergi Mina sembelih. Panjang juga perbahasan ulama ni. Yang ketiga as-salawatul khams. La, jaga semua solat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sama ada solat raya atau solat fardu, yang pentingnya kita kena jaga solat. Yang penting kita kena jaga solat. Adapun wanhar, sembelih, ada 5 pandangan. Apa pula? Iaitu yang pertama sembelih korban pada hari raya. Sembelih korban pada hari raya.
Pendapat yang kedua ni pelik. Pernah tak tengok kalau orang Arab lah semaya, Allahu Akbar, dia tak tangan sini. Pernah tengok? Orang pergi Mekah pernah tengok? Tangan sini. Mu aja tengok apa? Tak aja. Nak pergi mana duduk main duduk kapur ni kena pergi jalan. Allahu Akbar, biasa kita tak tangan sini kan? Sini. Dia tak sini. Sebab dia kata fasalli li rabbika wanhar, ay wad'ul yumna 'ala al-yusra 'inda an-nahri fi shalah. Letak tangan kanan atas tangan kiri, tak tekak. Tak di atas dada. Itu ada orang buat. Yang ketiga, raf'ul yadaini bit takbir ila an-nahri. Kita angkat tangan waktu kita takbir sampai tekak. Allahu Akbar. Lupalah kalau masuk dalam perbahasan kak. Jangan pening dah. Yang keempat, makna salli lillah, salatlah kerana Allah dan sembelih juga kerana Allah. Kerana ada orang yang solat nak nunjuk-nunjuk orang, solat munafik. Ada orang sembelih untuk benda lain, untuk tok wali, untuk tok keramat, untuk tok ni. Ini juga bahaya. Yang kelima, istiqbalul qiblati bin nahri. Kita menghadap kiblat dengan sembelihan kita tu. Wanhar. Maka para ulama buat kesimpulan bahawa qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kata pandangan hak lain itu pelik belaka. Was-sahih al-qaulul awal, yang benarnya wanhar iaitulah sembelih korban. Wanhar dengan makna sembelih, al-udhiyah sembelih korban. Kita kata alhamdulillah. Sesama masalah. Yang anak duk bawa banyak-banyak tu apa? Supaya kita dengarlah ada pandangan-pandangan sedemikian. Sebab kalau tengok orang semaya memang ada di sini teka-teka dia. Dia ambil ayat ni, kita kata wallahu alam, itulah kesimpulan dibuat oleh Imam Ibnu Katsir bahawa yang dikatakan wanhar itu salli, solat 5 waktu ataupun solat gaya kemudian sembelih korban. Maknanya tak boleh sembelih korban sebelum solat gaya. Itu dia punya kaedah. Mari kita lajak pergi kepada ayat yang terakhir. Sebelum pergi ayat akhir, ayat 2 ini ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am, apa surah dia? Ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki. Salati wa nusuki. Solat aku dan kurban aku. Wa mahyaya wa mamati, hidup aku dan mati aku. Lillahi rabbil alamin, semuanya kan Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan dan akulah orang yang pertama Islam. Ayat ni bukan untuk kita bukan orang pertama, tapi untuk ayat ni orang pertama untuk Nabi. Jadi kita kata kalau kita nak doa, wa ana minal muslimin, aku dari kalangan orang Islam. Baik, ayat Quran jangan ubah, tapi kalau kita nak doa baru kita ubah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir, sebelum ayat terakhir ada lagi satu lagi. Maka oleh kerana Allah Ta'ala perintahkan Nabi, fasalli li rabbika wanhar, tanda bersyukur kepada Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu kena salat dan sembelih. Maka waqad imtathala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita telah ikut arahan tersebut. Fa kana kathiru salatu li rabbih, nabi kita banyak sekali solat sampai bengkak kaki dia. Tatafaqqara qadama, bengkak kaki sebab berdiri lama. Wa kathiran nahr, nabi kita banyak sembelih korban. Pada hari Hajjatul Wada, sebelum Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam, dia telah sembelih korban dia di Mina dengan tangan yang mulia sebanyak 63 ekor unta, bukan ayam, unta. Dan 37 lagi disembelih oleh Sayyidina Ali. Mana Nabi kita korban 100 ekor unta. Kita sendirinya nak korban pergi cari hak paling kurus. Astaghfirullahalazim. Akhir kali ajak orang mari rumah makan sup tulang. Nah,
Pergi raya rumah hari ni, makan apa? Sup tulang. Nak makan tulang gua, tak ada isi. Dia cari hok kambing apa ni, lembu hok paling kurus sekali, hok paling murah. Lah, kita cari yang paling baik. Barulah kita korban. Yang mana ada duit jangan tu ikut-ikut dengan trend orang. Nak cari yang paling murah, pergi sebelah di India lah, di sebelah di Bangladesh, sebelah di Burma apa, kita kata la. Kita kata kita kena sembelih di mana kita berhari raya, carilah korban yang paling baik, yang paling afdal. Mudah. Hak senang kali kita beli kambing seekor. Nah, kambing besar, ikat dalam pagar rumah kita, sudah kita balik solat raya di masjid, di musalla, balik bismillah sembelih korban anak-anak kita. Tahu betul-betul korban, ni duk tunggu video. Ai lambat lagi weh korban saya, dah keluar luar negara. Tiba-tiba mari WhatsApp kata awak punya korban hari yang ketiga. Orang lain raya sini dengan korban dia, kita duk tunggu hari raya ketiga nak tengok video korban atas nama kita. Subhanallah. Saya tapi anda tak pertikaikan sahabat-sahabat yang buat korban luar negara, perlu sungguh. Tapi kita yang ada kemampuan hak atas luar negara hantarlah. Tapi hak sembelih rumah kita kena ada. Baiklah. Mari kita pindah kepada ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginnya, terputuslah daripada kebaikan, sebab mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Munasabah ayat ini, bila Allah Ta'ala basyarahu, Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada Nabi dengan nikmat yang banyak. Jadi nikmat ini menyebabkan, nikmat untuk Nabi menyebabkan orang kafir, musuh tak lena tidur, nak marah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin hari makin ramai pengikut, makin banyak dia punya kedudukan makin besar. Maka Allah SWT perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya buat dua perkara. Yang pertama kita sebut dah dalam ayat lepas, orang mukmin al-ikhlas wal ihsan. Ikhlas wal ihsan. Ikhlas dalam ibadat, maka Nabi kita solat sampai bengkak kaki. Wal ihsan, buat baik kepada orang dengan sembelih korban, sembelih hayawan, sembelih hadiu, beri makan kepada orang. Jadi kita ni pada jemaah sekalian, kita kena ada dua sifat. Tulis al-mukmin al-ihsan wal ihsan. Al-ikhlas wal ihsan. Kita kena ikhlaskan dalam ibadat kita dan ihsan kepada makhluk dengan melakukan kebaikan. Kita banyak beri makan kepada orang, banyak bagi bantuan, banyak bagi sedekah, itu termasuk dalam ihsan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, termasuklah kepada hayawan. Ihsan. Baik. Semalam kita dah sebut ihsan kepada hayawan jangan melampau. Saya baca pencinta peminat kucing ni, tak usah kira anjing. Anjing itu bukan orang Islam pera. Orang Islam pera anjing untuk perburuan, untuk tanaman. Tapi untuk suka-suka tidak. Kucing, ada orang bela kucing sampai 1,000 lebih sebulan, beli makannya kucing. Kita kata buat apalah, ramai lagi manusia lapar. Kucing ni bagi kepala ikan pun cukup dah. Dia tak minta pun molek-molek kita makan, dia minta lebih kita makan je. Nah. Tapi kita pula lebih-lebih. Itu dia panggil bagian pera kucing beribu-ribu ni tabzir, termasuk dalam pembaziran. Termasuk dalam pembaziran. Ramai lagi manusia hak lapar, muduk sibuk dengan kucing. Tapi kucing ni kalau hak kasih tu dia bodoh. Tak reti dah dia tu. Nak kena makan suak dah dia. Macam ayam kapur, ayam bandar ni. Mana reti lepas keluar daripada tersangkat, lepas daripada gut dia, puh ayam tu. Baik. Yang kita naknya ihsan kepada makhluk, ikhlas untuk Allah. Alhamdulillah. Termasuklah ikhlas ini, maknanya kita buat ibadat dengan ikhlas kerana Allah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini orang yang terputus, dia panggil abtar ai inqata, terputus daripada segala kebajikan. Wa min zalika husnuz zikri, termasuklah nama dia tidak dipuji oleh orang. Orang benci ke Nabi, nama dia tidak dibenci, tidak dipuji oleh orang. Coba tuan-tuan tengok orang yang sayang ke Nabi. Siapa dia? Siapa dia sayang ke Nabi?
Sayyidina Abu Bakar, Umar. Nama mereka harum sampai ke hari kiamat. Pembenci Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Pak Abu Mekah. Orang sebut, tapi sebut dengan keji, bukan sebut dengan puji. Sama jugalah manusia yang benci pada Nabi atas dunia ni, mereka akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ingat molek lah. Jadi kata di dalam tafsir ni, qala Ar-Raghib, tulis Ar-Raghib, Al-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib dia ada sebuah kitab nama dia Mufradat Al-Quran. Lafaz-lafaz Al-Quran tu kalau nak faham, cari kitab Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitab dia Mufradatul Quran. Dia kata apa? Za'amu, puak-puak kafir menyangka bahawa Nabi SAW akan terputus ingatan dia. Apabila Nabi kita wafat, orang tak ingat Nabi. Sebab dia tak ada keturunan. Anak laki-laki dia semua mati kecil. Yang ada anaknya daripada anak perempuan. Yang ada anak daripada anak perempuan. Anak lain pun mati kecil juga, cucu dia. Yang besarnya anak daripada Fatimah radhiyallahu anha, iaitulah Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Jadi dia kata tak ada lah orang ingatkan Nabi bila Nabi kita wafat. Sebab terputuslah sebutan dia. Sebagaimana kata di ahli bahasa, abnauna, tulis ni awal, abnauna hum banu abnaina. Anak-anak kita mari daripada anak kepada anak laki-laki kita. Betul tak? Kita kata apa nama? Anas. Jadi Anas, kalau dia boleh anak pula, Anis bin Anas bin Abdul Basit. Jadi anak laki-laki kita mari kepada kita. Wa banatuna, anak perempuan kita, banuhunna, anak-anak dia anak orang lain. Betul tak? Betul tak? Sebab anak perempuan kita, kalau dia boleh anak tu bin ke siapa? Bin siapa? Bin ke ayah dia. Ayah dia bin ke siapa? Bin ke tok dia. Maka bukan mari daripada kita. Illa kecuali keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil Alul Bait. Walaupun anak ni mari daripada Fatimah, tapi orang nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil Alun Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan putus-putus. Tidak akan putus-putus. Tapi kita nak ori lah. Ni ramai orang mengaku keturunan Nabi, mengaku keturunan Nabi. Mari sini tempat kita, duk jual nama Nabi, tapi ajaran tak ikut Nabi. Alah. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Kita kena terpengaruh dengan orang yang membawa kepada kita ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan, kalau dia betul keturunan Nabi, kita hormat. Kita sayang. Kita hormat pada mereka. Tapi kalau mari nak menipu, kita kata jangan. Jangan duk main-main. Maka Allah Taala mari kata dalam surah Al-Alam Nasrah, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat bagimu sebutan, ingatan, wa dzalika lijani abalil mu'minin. Allah Taala nama Nabi kita ni ayah kepada orang mukmin, ibu isteri dia ummahatil mu'minin, ibu pada orang mukmin. Jadi nama Nabi tak akan putus. Inna syani'aka, bahkan orang yang menentang Nabi, mereka yang terputus. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, tak usah percaya, tak usah ikut buah-buah pening-pening benci ke Nabi, ataupun mereka yang mendakwa cinta Nabi tapi ajaran dia tidak ikut Nabi. Ini berbahaya. Sebab itulah ni buku yang kita syarah ni ambil nama buku ni, Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil jejak sirah, jejak sunnah. Nabi kita bangun tidur, dia buat apa? Kemudian lepas solat subuh, dia buat apa? Menarik cerita. Selepas duha, dia buat apa? Kita ambil gambaran sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku ni kecil, tapi insya-Allah faedah. Cinta Nabi itu besar. Cinta Nabi besar. Saya syorkanlah setiap keluarga ada sebuah buku ni. Bila hari bulan, orang panggil bulan cinta Nabi, bulan Rabiul Awal, baca dengan anak beranak, duduk awal sampai akhir. Dia kata boleh faham ke? Setakat yang anda tulis ni memang mudah. Memang mudah untuk kita faham.
Kalau tak faham juga, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, cari sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada huraian kita di situ. Jadi kita nak showkan kepada penerbit nanti, habis kuliah ni dia letak, dia panggil apa ni, kod sini. Tekan keluar dia punya ceramah. Tapi takut tak baca, pakai ceramah saja pula. Nah, manusia ni gitu nak cari hak cepat. Dia panggil zaman mi segera ni, semua nak segera berlaku. Ambil dalam buku ni, tanda kita cinta Nabi, kita baca. Kata orang, macam mana nak cinta kalau tak baca? Tak kenal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ini cukup berbahaya. Baiklah. Cukup break setakat tu huraiannya. Kita bila masuk cerita Nabi, mesti kita ada kerinduan, ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca al-fawaid, faedah yang kita dapat. Faedah daripada ayat yang 3 ayat, faedah dia panjang sekali. Maknanya saya ana ringkaskan, jangan takut. Yang pertama, qauluhu ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau. Allah Taala sebut direct, mu. Aku beri kamu. Kalau bahasa Kelantan kak. Al-Kautsar, yakni pemberian anugerah yang banyak. Jadi ulama tafsir kata dia bagi direct, aku beri kamu. Dia tak kata aku beri kepada Rasul, aku tak beri kepada Nabi, aku tak beri kepada alim, aku beri kepada a'tainaka, khusus untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberian anugerah yang cukup banyak. Maka kata di ulama, isnadul i'ta, dia Allah Taala tak kata ita, aku beri padamu, dengan mana i'ta dengan mana anugerahkan kepada kamu. Beri dengan anugerah tu sama ya, beri belaka, tapi lain. Ini adalah anugerah, ini adalah pemberian. Maknanya anugerah daripada Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada betapa besarnya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri kepada baginda pemberian anugerah yang cukup banyak. Tengok. Dalam surah Saba Allah kata walaqad ataina Daud. Ataina, aku beri kepada Daud. Tapi untuk Nabi a'taina, anugerahkan. Kalau kita nak terjemah, orang yang bahasa Malaysia mungkin dia boleh mudah faham. Dia antara anugerah dengan beri. Aku beri kepada kamu ni, ambil pen. Tapi kata kalau anugerah pada kamu pen, orang tak kata anugerah pen, beri ya, dah. Anugerah ni benar besar. Itu dari sudut bahasa. Para ulama tadabbur dia korek habis segala benda yang boleh menampakkan betapa bahasa Al-Quran itu sangat mendalam, sangat ijazul Quran sangat besar. Baik, kita jangan lajak, kita ambil ringkas. Yang kedua, fasalli li rabbika. Tengok, a'tainaka fasalli li rabbika. Nak betapa rapaknya Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tak kata fasalli lillah, salatlah untuk Allah. Tuhan kata salat li rabbika, untuk Tuhanmu. Dia pergi ke mu tu mana dekat. Sebab lafzul rabb, lafaz rabb, Tuhan, dengan makna tarbiyah, makna Allah Taala didikmu, Allah Taala ajar pada kamu, Allah Taala beri pada kamu kebaikan yang banyak, mu kena taat, kena syukur dengan melakukan ibadat kepada Tuhanmu. Allahu Akbar. Timbul soalan, biasanya lepas pada solat dia mari zakat. Dalam rukun Islam, solat, zakat. Tapi kenapa sini tak sebut zakat, dia sebut sembelih. Fasalli li rabbika wanhar, sebut sembelih. Lish, kenapa? Dia kata sebab ni. Dia jawapan dianya, kerana itulah ada ulama kata solat di sini dengan mana solatul Eid, solat raya. Bila solat raya, sudah solat baru sembelih. Jangan sembelih belum solat, jangan sembelih sebelum solat.
Sebab nak lawan permainan puak kafir, orang-orang kafir, dia ibadat dia sembelih korban kepada berhala. Jadi kita orang Islam, orang yang beriman, kita akan sembelih korban untuk Allah. Jadi kita nak sembelih pun, solat dulu, baru sembelih. Solat dulu, baru sembelih. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, logik juga jawapan yang kedua ni. Nabi SAW tak sempat cukup nisab harta dia, tak cukup nisab. Mari je pemberian, pagi ni Nabi terima bahagia dia, petang kali habis dah dia bagi. Dia nisab ni kena setahun baru cukup zakat. Nisab ni setahun baru kena zakat. Bila kita kumpul harta setahun, cukup nisab, haul, baru zakat. Nabi tak ada haul. Nisab mungkin sampai, tapi haul tak ada. Mari je barang-barang, habisnya bagi belakang. Isteri dia lepas Nabi wafat pun sama. Sampai barang pagi ni Aisyah, petang ni habis. Satu hari sampai barang-barang ke rumah dia, dia puasa. Dia bagi-bagi habis. Dekat dengan nak buka puasa, pembantu dia kata, Umi, ibu, tak ada ke duit lebih sikit nak pergi beli makanan ni nak buka puasa? Aisyah kata, belau zakartini. Dia kata, kalau mau bagi tahu awal sikit tadi, aku sipel lah untuk buka puasa. Habis licin, bagi. Dia nak buka puasa, balik semula cari buah kurma. Hak mana ada di rumah. Allahu Akbar. Itulah zuhud para sahabat. Maka Allah Ta'ala tak sebut zakat untuk Nabi. Sebab apa? Nabi tak dia keluar zakat, harta sampai habis. Hak kita hari ni 4 kali keluar zakat pun tak habis lagi duit. Sebab sayang, kopi, bakhil. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itu bukan. Jawapan yang ketiga, anna a'azzal amwal indal Arab, orang Arab ni harta dia yang paling famous harta orang Arab ni unta. Maka Allah Ta'ala gabungkan di antara solat dengan sedekah. Sedekah apa? Wa nahar, bismillah untamu. Itu dia panggil jawapan yang kedua, panjang sikit. Baik, jawapan yang ketiga, maaf, bukan jawapan dah. Faedah yang ketiga. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelih, salat dan sembelih. Kata ulama, az-zabhu fi mawdhihi afdalu min as-sadaqati bi samanihi. Tulis awak kaedah. Az-zabhu fi mawdhihi afdalu min as-sadaqati bi samanihi walau zada. Kita sembelih pada tempat yang dianjurkan sembelih lebih afdal daripada kita sedekah duit walaupun berganda kali. Contohnya hari raya haji, ibadat apa raya haji yang besar? Sembelih korban. Betul tak? Sembelih korban, kita beli seekor kambing besar 1,200. Aku malah beli kambing leceh, aku nak derma hari raya ni 5,000. Kita kata sembelih kambing afdal daripada 5,000. Sebab hari ni hari sembelih, bukan hari derma. Ingat molek. Maka masa ibadat itu masa yang paling sesuai, yang paling utama. Kalau kita buat haji, dia panggil haji tamattu', kita kena sembelih dam, hadiu, sembelih kurban. Kalau kita tak pergi haji pun, kita ada kurban, maka kita sembelih kurban. Mari kita dapat anak. Hari yang ketujuh, yang paling afdal, sembelih akikah. Saya tak ada sembelih akikah isteri berpantang, macam-macam alasan. Habis kita nak sedekah 5,000 kerana anak. Sembelih akikah lebih afdal daripada bagi derma pada waktu itu. Kena ingat. Maknanya az-zabhu fi mawdhihi afdalu min as-sadaqati bi thamanihi walau zad. Ini kaedah. Kena ingatlah, ramai orang tersalah langkah di sini. Ni penuntut-penuntut ilmu pun, pengaji-pengaji hak mengaji sunnah ni pun leceh juga. Apa dia leceh ni orang Kelantan kata. Tak cakna juga. Mau boleh anak? Boleh. Akikah dah. Dok lagi nak tunggu cuti sekolah. Adik-adik balik belakang. Nak tunggu raya Cina. Apa kena mena apek tu dengan anak awak? Tunggu raya India lepas balik. Apa kena mena India dengan awak? Lah, ini hak anak kita. Sembelih hari ketujuh afdal daripada nak tunggu adik dia sembelih kambing, banyak lagi kambing. Apa hidup sibuk dengan apa ni, dengan raya Cina, dengan raya India, dengan cuti sekolah, dengan adik-adik balik. Tak ada kena-mengena. Ini hak anak. Bukan hak mak saudara dia. Tapi apa boleh buat, ramai kita ni lara tak cakna dengan isu sunnah ini, maka hanyutlah kita dalam suasana yang ada ini. Yang keempat, fasalli li rabbika wanhar.
Apakah hikmah Allah campur di antara dua ibadat ini? Salat dengan sembelih. Wahuma as-salatu wan nusuk. Salat dengan korban ini menunjukkan dua ibadat yang mesti dibuat kerana Allah Azza wa Jalla. Dibuat kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan pergi sembelih dengan tok wali, jangan sembelih kepada tok tak ada. Kita sembelih kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka Allah Ta'ala kumpulkan dua ibadat ini menunjukkan bahawa kita dekat diri kepada Allah melalui dua ini, wat tawadhu' wal iftiqar wa husni zan wa quwwatil yaqin, bahawa kita kena yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Solat hubungan dengan Allah, korban sembelih hubungan di antara kita dengan makhluk. Mana dalam hidup kita ni mesti kembar dua, hablum minallah, hablum minan nas. Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Ni kalau kita baik dengan Allah saja tapi bakhil dengan makhluk, la. Baik dengan makhluk, habis orang charity, pergi bagi projek sana sini, mayanya tidak, melak. Tutup aurat pun tak juga, la. Kita kata ini di antara perkara yang tidak baik. Jadi dua ini adalah merupakan ibadat, tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salat ibadat badaniyah, korban ibadat maliyah. Kita ni ada dua ibadat. Ibadat tubuh tak payah bayar apa-apa semaya. Korban habis juga 5,700, 1,000 habis. Maka kita kata ibadat kita ni dua kategori, sama ada ibadat dengan tubuh atau ibadat dengan harta. Dalam rukun Islam, ibadat dengan tubuh solat, lagi puasa, ibadat dengan harta zakat, dan haji terkumpul semua. Harta pun nak, tubuh pun nak. Ada duit, tubuh sakit, tak lagi haji. Tubuh sihat, tak ada duit, tak lagi haji. Baik, kita tamatkan yang kelima. Yang kelima, inna syani'aka huwal abtar. Siapa dia benci kepada Nabi SAW, mereka lah orang yang akan rugi. Mereka yang akan rugi. Kata Syekh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, inna ahla sunnah yabqawna wa yabqa zikruhum. Orang yang mencinta sunnah, mereka akan kekal dalam kebaikan dan sebutannya baik. Wa ahlal bid'ati yamutun wa yamutu zikruhum. Mereka bid'ah, dia akan mati, sebutan dia apa orang tak ingat. Kalau orang sebut pun sebut tak baik. Jadi oleh kerana kita ni orang beriman, pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ingatan yang benar, bukannya dengan cinta yang benar, cinta hakiki, bukan cinta gendang, cinta itu cinta ni, tapi cinta kita iaitulah kita perkenalkan orang dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni, kita dah keluar risalah, tajuk dia 10 bukti tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita jadi orang yang benar-benar cinta. Ni tak cinta gendang, cinta melompat sana sini kita kata, bukan. Cinta kita cinta hakiki, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil risalah ni dengan dalam geruk kita ni, insya-Allah. Apa lagi? Maka siapa nak bahagia, cinta Nabi, cinta hakiki. Siapa nak celaka, bencilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah tafsir kita secara ringkas-ringkasnya. Kalau terlajak lebih sikit tu, sebab terlalu cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, payah nak berhenti. Kalau kita cerita, dia panggil sebutan Nabi zu syujun, perasaan kita tu payah nak break. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita termasuk di kalangan orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta yang hakiki, mengikut sunnah Nabi, benci kepada bid'ah dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Layakkanlah kami untuk minum di kolam Nabi di Al-Haud di Mahsyar, dan layakkanlah kami untuk menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.